Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang buat negaraku dan salam Malaysia Madani. Saya titipkan kepada anda semua. Berdirinya saya di sini adalah bagi menzahirkan pidato dengan bertunjang kepada gagasan bicara mekanisme harga kawalan penentu kos sara hidup isi rumah. Terungkapnya pembuka bicara dari bibir saya sebentar sahaja tadi bukan hanya sekadar kiasan, tidak pula sebagai hiasan, namun ia merupakan sebuah hipotesis yang dibuat berdasarkan penyelidikan yang rapi serta pemerhatian yang teliti. Menjurus daripada tajuk pidato saya, ingin saya takrifkan makna harga kawalan sebelum kita meneruskan kepada isu yang ingin diperbincangkan. Menurut Kamus Dewan, istilah kawalan bolehlah didefinisikan sebagai usaha atau tindakan mengawal, manakala harga pula ditakrifkan sebagai nilai sesuatu barang dengan kiraan wang. Maka dapatlah dirumuskan maksud harga kawalan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengekang kenaikan harga-harga barang yang sangat tinggi. Ini dilakukan dengan cara menetapkan harga maksimum yang dapat digunakan oleh pengeluar dan peniaga. Persoalannya, adakah mekanisme harga kawalan dapat menentukan kos sara hidup isi rumah? Kos sara hidup secara tepatnya adalah kuasa beli yang diperolehi oleh seseorang individu. Hampir 50% dari 7 juta isi rumah mempunyai pendapatan rentan dan mudah terjejas. Rakyat terdedah kepada hakisan kuasa beli, seterusnya tidak dapat menyerap kenaikan harga adil telah menjadi punca utama. Penentu kos sara hidup isi rumah adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan oleh individu atau keluarga untuk memenuhi keperluan dasar seperti makanan, bil perumahan, pengangkutan, pakaian dan lain-lain. Faktor-faktor ini dapat meliputi inflasi, kenaikan harga bahan bakar, kenaikan harga makanan dan lain-lain. Pada peringkat awal pembangunan, dasar ini membantu memberikan sedikit kestabilan pada harga barangan dalam negeri dan menyokong perkembangan industri muda. Walau bagaimanapun, apabila Malaysia sedang beralih kepada ekonomi berpendapatan tinggi, kos ekonomi bagi subsidi dan kawalan harga jauh lebih melebihi manfaat yang diperoleh daripada langkah-langkah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, apabila harga barang dan perkhidmatan meningkat secara drastik, kos sara hidup akan meningkat kerana pengguna perlu membayar lebih banyak untuk membeli barangan dan perkhidmatan yang sama. Ini telah memberi dampak yang negatif terhadap pendapatan dan taraf hidup seseorang. Baru-baru ini telah terpampang di dada akhbar tentang masalah ibu tunggal yang terbeban dengan peningkatan kos sara hidup. Sekiranya kos sara hidup semakin meningkat namun tahap gaji tidak meningkat, ini akan menyebabkan rakyat menghadapi kekangan dari segi perbelanjaan serta penyimpanan pendapatan pada masa depan. Oleh itu, kerajaan pada tahun ini telah menyediakan dana sehingga 64 bilion ringgit dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif sebagai usaha meminimumkan kos sara hidup melalui kawalan harga barang, bantuan kewangan dan memberi perkhidmatan kepada rakyat. Oleh itu, teras dasar yang utama adalah untuk memastikan langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh untuk mengurangkan kesan negatif akibat pembaharuan harga. Pertama, dengan menganalisis biaya keluaran produk, pengeluar perlu melakukan analisis biaya produk dengan teliti untuk memastikan kos sebenar dalam menghasilkan produk atau perkhidmatan. Selain itu, barang keperluan perlu ditentukan dengan harga yang realistik dan munasabah. Harga kawalan seharusnya mencerminkan
kos produksi dengan memastikan keuntungan yang sederhana. Di samping itu, pembaharuan harga hendaklah disokong oleh langkah-langkah untuk membantu kumpulan yang mudah terjejas bagi mencapai pertumbuhan yang mampan dan inklusif. Bagi tujuan ini, satu sistem perlindungan sosial yang komprehensif yang meliputi bantuan sosial, insurans sosial dan program pembangunan modal insan sedang dirumuskan untuk menggantikan bantuan pukal yang regresif. Sistem ini akan bersasar, mampan dan yang paling penting akan membantu membina keupayaan penerimanya. Tuntasnya, pembaharuan harga kawalan merupakan komponen yang penting dalam matlamat Malaysia untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan mampan ketika negara berkembang menjadi ekonomi berpendapatan tinggi. Pada masa yang sama, penjimatan yang dijana melalui pembaharuan ini membuka peluang kepada kerajaan untuk membuat perbelanjaan yang lebih produktif ke atas infrastruktur, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Oleh itu, Malaysia akan meraih manfaat daripada ekonomi yang lebih produktif dan inklusif. Lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi dan berpendapatan tinggi dapat diwujudkan. Akses yang lebih luas kepada barangan dan perkhidmatan yang lebih berkualiti serta fleksibiliti yang lebih tinggi untuk mengurus kejutan harga. Dengan ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.